Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baiklah, hari ini kita akan menyambungkan lagi pembelajaran kita bagi bab 8 Tamadun Islam dan Sumbangannya, Sejarah Tingkatan 1. Okey, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari mengenai 8.3 ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, dan hari ini kita akan menyambungkan kembali untuk tajuk 84, memahami sumbangan tamadun Islam dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Okey, baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik dan sentiasa diberi kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu, dan kamu boleh terus buka ke muka surat 174. Okey, baik. Okey, cuba kamu lihat gambar ini ya. Okey, gambar ini adalah gambar Jabir bin Hayyan ataupun dipanggil Geber. Beliau merupakan ilmuwan sains dan kimia, merupakan salah seorang ilmuwan Islam lah. Jadi beliau ni merupakan salah seorang yang memberi sumbangan dalam tamadun Islam lah, terutama di dalam bidang ilmu sains dan kimia. Okey, kita teruskan lagi. Baik, sila lihat muka surat 174 buku teks kamu. Okey, sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Jadi tamadun Islam ni banyaklah memberikan sumbangan yang besar lah terhadap perkembangan tamadun dunia. Jadi hal demikian kerana tamadun Islam ni dia sangat menekankan keseimbangan dalam kemajuan kebendaan dan kerohanian, yang meninggalkan kesan pembangunan fizikal dan insaniah sehingga kini, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Okey, kita akan tengok sosial dulu. Okey, sosial dalam Islam, dalam bidang politik Islam, dia mementingkan corak hidup yang sejahtera dan makmur. Islam juga mementingkan kehidupan bernegara, pemerintah dan cara hidup berteraskan konsep keadilan, konsep ummah dan sistem syura. Baik, yang pertama adalah kehidupan bernegara. Jadi semasa pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda merupakan seorang ketua negara yang sangat bertanggungjawab dalam menjaga Madinah dan menyelesaikan masalah rakyat melalui perlembagaan apa yang telah dibentuk, iaitu Perlembagaan Madinah. Okey, baik. Yang kedua, jawatan khalifah. Khalifah ni selepas kewafatan baginda. Khalifah ni orang yang memimpin lah. Jadi jawatan ni sangat penting dan berperanan untuk menegakkan agama dan mentadbir mengikut hukum syariah. Okey, seterusnya kerjasama antarabangsa yang dijalankan bagi tujuan dakwah dan silaturahim. Dan yang keempat adalah penerokaan wilayah baru telah menaikkan lagi imej Islam itu dalam kehidupan bernegara. Baik, yang seterusnya, pemerintahan dan cara hidup berteraskan keadilan. Okey, dalam Islam, cara pemerintahan yang adil untuk semua penduduk, tak kiralah agama apa, tak kiralah keturunan apa, sangat penting, sangat diutamakan. Keadilan dan toleransi, tak kiralah kaum apa pun, membawa kepada kedamaian negara. Okey, seterusnya. Okey, dari segi konsep ummah, tamadun Islam ni dia mewujudkan konsep masyarakat yang lebih dikenali sebagai ummah. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena tahu. Okey, melalui konsep ummah ni, masyarakat dia disatukan, tak kiralah agama apa, keturunan apa.
Jadi setiap anggota masyarakat mempunyai tanggungjawab yang sama, iaitu bekerjasama untuk majukan negara. Itu dari segi konsep ummah. Baik, yang seterusnya sistem syura. Okey, apa maksud syura ni? Syura ni lebih mudah kita sebut sebagai mesyuarat. Apa tujuan dia dilakukan? Tengok yang cikgu boldkan ini. Okey, yang cikgu highlightkan ini. Tujuannya adalah untuk capai keputusan ikut suara ahli yang terbanyak. Mana bincang dalam mesyuarat, ada apa-apa yang diusulkan, okey, kita akan capai dia punya keputusan tu ikut suara yang terbanyak. Okey, itu adalah sistem syura. Ini diamalkan daripada zaman Nabi dulu dan diteruskan oleh kepimpinan Islam yang selepasnya sampailah sekarang. Okey, syura juga diamalkan bagi mencapai keputusan secara muafakat. Apa maksud dia kat situ? Maksud dia sesuatu benda tu mesti semua orang setuju melalui mesyuarat dan perbincangan. Okey, ini kat bawah ni adalah contoh lah. Contoh gambar kerjasama antarabangsa dalam melaksanakan tanggungjawab dakwah dan pengurusan hal ehwal Islam kepada umat Islam seluruh dunia. Gambar OIC ni, cikgu rasa ni. Okey, seterusnya. Okey, dari sudut ekonomi. Okay. Jadi tamadun Islam ni, sumbangan tamadun Islam kita bukannya tengok daripada segi dakwah saja, tapi dari sudut ekonomi pun dapat dilihat melalui beberapa amalan yang diperkenalkan. Antaranya seperti ekonomi, sistem ekonomi Islam, pengenalan Baitumal. Benda-benda ni menggalakkan perniagaan dan perdagangan serta memperluaskan lagi pembinaan, empangan dan kemudahan asas lain. Okey, kita tengok yang pertama, amalan ekonomi Islam. Okey, Islam ni sangat menekankan beberapa amalan dalam sistem ekonomi bagi mendidik jiwa manusia ni agar lebih berdisiplin, amanah dan berjiwa bersih. Sebab kita kalau kita nak maju, kita mestilah berdisiplin dan amanah lah dalam memegang sesuatu tanggungjawab. Okey, yang pertama adalah mengadakan sistem zakat. Sistem zakat dan wakaf untuk pembangunan umat Islam. Apa dia zakat ni? Zakat ni adalah mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya. Siapa golongan tertentu ni? Antaranya adalah golongan asnah, golongan yang kurang berkemampuan. Okey, wakaf ni kita ertikan sebagai satu amalan menyerahkan harta yang dimiliki untuk kegunaan atau manfaat orang lain. Contohnya wakaf apa? Wakaf pondok, bangunan, tanah. Tu contohlah. Okey, dalam amalan ekonomi Islam juga diperkenalkan sistem mata wang, dipanggil dirham dan perak untuk jalankan aktiviti ekonomi. Makna senang, ada urus niaga, bayar guna wang. Okey, seterusnya sistem kutipan cukai. Cukai bayaran dia dalam bentuk wang oleh sesebuah kerajaan atau negara bagi individu atau syarikat yang tujuan asal dia untuk membiayai segala keperluan negara. Okey, dalam amalan ekonomi Islam, sistem cukai yang pernah dilaksanakan di negara Islam antaranya adalah cukai tanah al-kharaj, cukai pelindungan, sul al-jizyah, cukai diri, jizyah al-ru'us dan cukai perdagangan al-ushr. Jadi benda-benda ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Kamu kena tahulah. Okey, dalam amalan ekonomi Islam sangat dilarang amalan riba. Sebab amalan riba ni dia akan menghancurkan konsep keadilan dalam masyarakat. Bila ada riba ni apa dia? Riba ni ni kat bawah ni kamu boleh tengok. Riba ni faedah berganda yang membebankan dan diharamkan
oleh orang Islam. Contohnya kalau zaman sekarang ni meminjam duit lah, pinjaman kan, duit pinjam, meminjam duit, dia ada bunga. Okey, contoh kamu pinjam 5,000, tapi kena bayar balik, contohlah ni contoh, bayar balik 10,000, tu ada riba. Okey, dalam Islam tak boleh benda-benda macam tu. Okey, seterusnya menegah penindasan dan penipuan semasa berniaga. Tak kiralah tipu apa, tipu dari segi sukatan timbangan ke, jenis barang ke apa ke, dengan tujuan nak ambil untung, tak boleh dalam Islam. Okey, dalam amalan ekonomi Islam juga digalakkan untuk hasilkan produk sendiri yang bermutu, dan juga buat penyelidikan untuk tujuan untuk apa? Untuk bangunkan ekonomi. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, dalam amalan ekonomi Islam tidak menyekat umatnya daripada menjalankan perdagangan. Yang penting selagi masih mengikut hukum syarak, seperti mengeluarkan zakat dan menjaga kebajikan masyarakat. Dalam Islam juga diseru kita untuk hulurkan bantuan dan bersedekah di samping mengamalkan sikap berjimat cermat. Ada satu perkataan yang biasa kita dengar kalau kita beli makanan ke apa, jadi kamu kena tahulah benda tu, benda yang apa dia perkataan tu, perkataan halal. Halal tu apa dia? Halal tu maksud dia, ni kamu boleh tengok dekat bawah ni. Halal tu maksud dia dibenarkan menurut hukum Islam. Okey, seterusnya institusi Baitumal, institusi keuangan. Okey, ini kamu boleh tengok pada muka surat 177. Apa fungsi institusi Baitumal ni? Fungsi dia seperti pembendaharaan negara, orang kata bank negara lah, senang cerita. Okey, tujuan dia apa? Untuk uruskan keuangan dan pembangunan negara. Benda ni dah diamalkan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin lain sampailah sekarang. Okey, dalam dalam Baitumal ni dia ada sumber-sumber dia. Jadi sumber-sumber dia tu apa? Sumber-sumber dia ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, antaranya adalah zakat masyarakat. Zakat tadi yang kita tengok tadi, yang kita belajar tadi kan, zakat ni kan, sebahagian harta, mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan yang tertentu. Jadi zakat ni ada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Okey, contoh dia macam ternakan, pertanian, emas, perak, barang perdagangan, wang simpanan. Jadi benda-benda tu adalah zakat. Okey, sumber lain Baitumal iaitu harta hak milik umat Islam yang tak jelas penggunaannya. Contoh macam sedekah, wakaf. Jadi kita macam sedekah, kita tak tahu. Kalau ramai-ramai orang sedekah kan, kita tak tahu. Jadi benda tu pun benda sedekah, daripada siapa kita tidak tahu. Jadi itu adalah harta hak milik umat Islam yang tidak jelas, dan juga waksiat. Okey, pelaburan dan saham yang dijual kepada umat Islam melalui institusi yang ditubuhkan oleh Baitumal. Okey, harta negara. Contoh dia apa? Cukai perdagangan, sumber kekayaan alam, cukai harta tanpa waris. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Apa dia sumber Baitumal? Itu contoh soalan lah. Okey, lain-lain harta daripada peperangan. Contohnya jizyah, ghanimah dan kharaj. Segala harta warisan yang tidak dapat dihabiskan oleh waris atau tidak berwaris, itu juga adalah sumber Baitumal. Okey, seterusnya memesatkan gedung-gedung perdagangan. Jadi kedatangan Islam ke Spanyol telah menyebabkan terbinanya gedung-gedung perdagangan yang beroperasi mengimport barang-barang dari seluruh pelosok dunia. Ni contoh dia lah, gambar kat bawah ni. Okey, yang seterusnya menyediakan kemudahan asas. Dalam aspek pertanian, orang Islam telah memperluaskan pembinaan sistem saliran air, sistem pengairan yang diperbaik untuk meningkatkan, tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan hasil pertanian. Jadi contoh dia adalah sistem pengairan Naurah di Syria. Jadi kemudahan jambatan, jalan raya yang lebih baik
dibina. Contohnya kita boleh tengok di Spanyol. Okey, ni kat bawah ni ada gambar, contohlah gambar sistem pengairan. Okey. Seterusnya, okey, dari aspek sosial, kamu boleh buka buku teks pada muka surat 178. Okey, jadi sumbangan tamadun Islam dalam pelbagai bidang sosial adalah luas dan kekal sehingga sekarang. Hal ini terbukti dalam pelbagai aspek, antaranya seperti mengangkat kedudukan wanita. Jadi masa zaman Arab Jahiliah, mereka tidak memuliakan wanita. Jadi semasa tamadun Islam, jadi antara sumbangan tamadun Islam ni adalah mengangkatlah kedudukan wanita dan dalam pelbagai aspek lah, antaranya untuk memajukan penyelidikan saintifik, memesatkan kegiatan intelektual dan juga kemunculan ilmuwan Islam. Okey, yang pertama kita tengok Islam mengangkat kedudukan dan maruah wanita. Okey, ini dari segi aspek sosial. Okey, kedatangan Islam telah mengangkat martabat dan memuliakan kedudukan wanita. Wanita mempunyai peluang untuk mendapat pendidikan, menghadiri majlis ilmu. Kalau ikut buku teks ni, contoh dia Siti Aisyah binti Abu Bakar Al-Siddiq. Beliau merupakan contoh wanita yang luas ilmuannya, sehingga menjadi periwayat hadis serta tempat bertanya kaum wanita serta para sahabat tentang permasalahan hukum agama. Nampak begitu mulianya seorang wanita. Begitu juga dengan Syafiah binti Abdul Muttalib yang keluar berperang bersama-sama kaum wanita Madinah untuk membantu memberikan minuman dan merawat tentera yang tercedera dalam perang Uhud. Ini kita dah tengok masa tajuk ketokohan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dari masih dalam aspek sosial tapi dalam teknik penyelidikan saintifik. Jadi perkembangan penyelidikan bidang sains dan teknologi dalam tamadun Islam telah membantu memperkembangkan lagi industri pengeluaran barangan. Okey, ini kamu boleh tengok ni dalam muka surat 178. Okey, contoh dia industri kertas yang kemudiannya diperkenalkan di Itali, Perancis dan juga negara Eropah lain. Daripada negara, mula-mula dia daripada negara Islam, lepas tu diperkenalkan ke negara-negara lain. Begitu jugalah dengan kaedah penyelidikan pertanian. Okey, contoh dia sistem pengairan, pemilihan benih dan baja yang bermutu telah membawa kemajuan dalam tamadun Islam. Okey, dari segi lain, penyelidikan saintifik juga berlaku dalam bidang astronomi, fizik, perubatan dan juga kimia. Okey, sebab itulah kita tahu Islam dalam tamadun Islam ni sangat ramai tokoh-tokoh ilmuwan yang banyak memberi jasa dalam memajukan Islam. Okey, dan memberikan banyak sumbangan kepada dunia. Okey, ini tengok gambar ni sebelah ni. Ini contoh, ni dari aspek pertanian lah. Dari segi teknik cantuman untuk hasilkan pelbagai bunga dan buah. Okey, yang sebelah ni adalah teknik membuat kertas menggunakan campuran kain linen, pasangan tali hem, pisang tali hem dan kapas. Okey, seterusnya. Okey, kewujudan pusat kegiatan intelektual. Ini juga antara sumbangan tamadun Islam kepada dunia. Okey, tamadun Islam ni dia telah mengembangkan kegiatan keilmuan dengan pesat. Jadi semasa pemerintahan kerajaan Bani Umayyah, banyak masjid yang dijadikan sebagai institusi pendidikan. Masjid ni bukan tempat untuk menunaikan solat saja, tapi dijadikan juga sebagai institusi pendidikan. Contoh dia masa itulah di Damsyik, Kufah dan Basrah.
Selain itu juga Istana Khalifah turut dijadikan sebagai pusat kegiatan pendidikan, iaitu tempat belajar dan juga perpustakaan. Okey, pusat intelektual di Cordoba dan Toledo, Spanyol. Okey, para pengkaji pelajar datang daripada pelbagai pelusuk di Eropah dan belajar di universiti-universiti Islam di sini, terutama dalam bidang sains dan falsafah. Jadi pada masa itu para sarjana Islam ni melakukan penterjemahan dan telah meningkatkan lagi pengetahuan tentang falsafah dan juga sains daripada zaman Yunani. Okey, semasa tamadun Islam pesat berkembang di Sepanyol, hubungan orang Islam, Yahudi dan Kristian telah mewujudkan satu budaya ilmu yang memberasakan. Okey, ini contohlah gambar kegiatan ilmuwan di Sepanyol. Okey, ini adalah contohlah kemunculan ilmuwan Islam. Jadi sini ada beberapa nama lah ilmuwan Islam. Ini kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 180 dan juga 181. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Sebenarnya masih ramai lagi ilmuwan Islam. Ini hanya beberapa saja disenaraikan. Ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan dan kamu wajib juga tahu. Okey, jadi secara keseluruhannya tamadun Islam ni dah banyaklah bagi sumbangan yang besar dalam peradaban dunia. Tamadun Islam ni juga membuka minda masyarakat untuk kaji corak hidup yang lebih sejahtera, di samping memajukan dalam pelbagai bidang politik, ekonomi maupun sosial. Masyarakat kini perlu hargai sumbangan yang telah bermanfaat dan dalam pelbagai bidang, khususnya keilmuan, kerana ilmu tersebut berterusan dan dikaji sehingga kini. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Kepada pelajar cikgu, sila siapkan, lengkapkan tugasan yang telah diberikan. Gunakan pengetahuan yang kamu perolehi daripada video yang telah kamu tonton ini dan juga bantuan buku teks kamu. Sehingga kita berjumpa lagi. Jika kamu faham dan kamu suka dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.